Selamat pagi dan salam sejahtera. Berjumpa lagi kita dalam Sejahtera Asia bersama dengan saya, Jonathan Ding, Ghazali Zamawi dan Jessica John. Untuk hari yang baru, pertama sekali kami nak meminta maaf atas kelewatan yang kami mula hari ini sebab ada masalah teknikal sikit. Tapi apa-apa pun, kami akan masih lagi bersiaran langsung selama 1 jam di TVS saluran Astro 122 dan kami akan kongsikan antara berita-berita dan info-info yang menarik untuk anda semua. Selamat pagi, Gaz. Selamat pagi, Jess. Apa khabar? Selamat pagi, John. Selamat pagi, Jess. Dah sarapan dah? Dah. Betul, dah sarapan. Gaz, apa tarikh hari ini, Gaz? Hari ini, hari Isnin, 2 November 2020, bersamaan dengan 16 Rabiul Awal 1442 Hijriah. Kami harapkan agar anda di rumah sentiasa berada dalam keadaan yang sihat-sihat sahaja dan kami ingin mengucapkan sebenarnya terima kasih kepada anda kerana sentiasa menjadikan Sejahtera Asia sebagai rutin peneman anda setiap pagi. Okay, dan baik. kami nak mengucapkan selamat hari jadi, Gaz. Selamat hari jadi, Gaz. Hari ini merupakan hari jadi, Gaz. Jadi happy birthday, Gaz. Terima kasih. So kita doakan semoga Gaz lagi murah rezeki, panjang umur, sihat dan yalah bagus-bagus. Cepat dapat calon ya, Apa? Gaz. Baiklah, kita akan sekali lagi selamat hari jadi, Gaz. Terima kasih. Saya harapkan agar rantaian penularan COVID-19 dapat kita hentikan. So, itu birthday wish lah. Yes. Okay, itu saya rasa itu wish semua orang lah. Okey, dan Betul. seperti biasa kami akan kongsikan antara berita dan kita akan mulakan dulu dengan perkembangan COVID-19 di Malaysia. Baiklah, kita akan mulakan dulu dengan jumlah discharge baru. Semalam telah pun merekodkan sebanyak 972 kes discharge dan pada hari Sabtu, Gaz dan juga Jess, 1,000 kes yang telah pun direkodkan yang telah pun discharge, iaitu kes yang tertinggi pernah direkodkan, kes tertinggi discharge lah, bukan kes positif. Jadi itu merupakan satu berita yang bagus dan kami nak mengucapkan tahniah kepada kaki tangan KKM, kepada barisan hadapan kita yang bertungkus lumus untuk memulihkan mereka supaya mereka boleh discharge. Dan jumlah kes baru yang telah pun direkodkan semalam ialah sebanyak 957 kes, menjadikan jumlah kumulatif sebanyak 32,505 kes di Malaysia. Dan kes di unit rawatan rapi sebanyak 97 dan kes yang memerlukan bantuan pernafasan sebanyak 27 kes. Baiklah, Jess, mungkin boleh kongsikan antara kluster baru yang telah pun dikesan? Baik, untuk dua kluster baru yang dilaporkan ialah kluster usaha di Selangor dan Tebaga di Pulau Pinang. Dan jumlah kedua-dua kluster ini adalah 24 kes, di mana 17 dari kluster usaha itu tadi dan 7 lagi dari kluster Tembaga. Namun, masih ada 52 individu menunggu keputusan. Jadi, kita berharap agar kesemua keputusan itu nanti adalah negatif. Dan juga mungkin Gaz boleh kongsikan perkembangan COVID semasa di Sarawak. Baik, untuk perincian COVID-19 di Sarawak, Jess dan John, Sarawak mencatatkan 11 kes setakat semalam 1 November 2020 dan daripada 11 kes ini, 6 kes dari Kuching, 3 dari Midi dan 2 dari Bintulu. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes COVID-19 di Sarawak meningkat kepada 892 kes. Dan untuk makluman anda di rumah, antara kluster yang masih aktif di Sarawak adalah kluster Green Hill, Bah Arnab, Baki, Putra dan Seladah. Dan kalau kita lihat, hari ini sebenarnya Jess dan John adalah hari kelima penduduk di Kampung Haji Baki menjalani tempoh perintah kawalan pergerakan diperketatkan PKPD. Jadi kami ucapkan kepada mereka di sana yang mungkin sedang menonton kita pada pagi ini untuk sentiasa patuh kepada SOP dan jangan ingkar kepada arahan pihak berkuasa. Kerana bercakap mengenai keingkaran ini, sebenarnya ada satu kes yang melibatkan tindakan seorang remaja yang cuba menyelinap keluar dari kawasan PKPD yang dikuatkuasakan di Kampung Haji Baki melalui laluan tikus pada Jumaat malam yang lalu, dan ini membawa padah apabila remaja tersebut di kompaun berjumlah RM1,000 dan kompaun tersebut perlu dibayar dalam tempoh 14 hari di Pejabat Kesihatan Daerah berdekatan. Jadi Jess, mungkin antara pesanan kepada mereka di luar sana supaya terus berusaha bersama-sama untuk putuskan rantaian COVID-19. Baik, untuk rakyat-rakyat di Kampung Haji Baki itu tadi bersabar sedikit ya. Kita kuarantin hingga 11 November sahaja. Jadi harap bersabar dan juga jangan lupa patuhi SOP. Betul. SOP dan juga jagakan penjarakan fizikal anda dan pastikan anda gunakan mask ya sekiranya keluar daripada rumah. Dan kalau tiada apa-apa keperluan, jadi baiknya anda duduk di rumah sahaja. Tiada keperluan, jangan keluar. Tetapi sekiranya perlu untuk keluar, perkara pertama sekali
paling perlu anda ingat, patuhi SOP dan balik ke rumah, perkara pertama sekali lagi untuk anda buat adalah mandi. Ya, dan juga difahamkan sebenarnya banyak juga syarikat-syarikat di Kuching terutamanya, sebab Kuching telah pun diisytiharkan sebagai zon merah dan banyak sebenarnya ataupun tempat pejabat yang telah pun mengambil inisiatif untuk menyuruh pekerja-pekerja mereka untuk work from home, bekerja di rumah, dan Betul. itu adalah salah satu cara untuk kita memutuskan rantaian COVID-19. Kita bila nak work from home, guys? Kita boleh tak Penerbit, bila nak work from kita home? boleh tak work from home ni? Tapi apa yang kita harapkan agar rantaian ini dapat dikurangkan ya hari demi hari dan kita dapat kembali menjalani menjalani rutin harian seperti biasa. Yap. Perincian berita yang seterusnya, John? Okey, baiklah. Saya rasa semalam ramailah lelaki dekat Malaysia ni, guys, yang mungkin agak frust ataupun mungkin agak macam macam Bukan sahaja lelaki ya, perempuan perempuan pun sama ke? juga. Ya. Sebab Apa cerita tu sebenarnya? Ada tu. ceritanya Silakan. sebab Niloufar. Niloufar ni selebriti terkenal Malaysia, tanah air, telah pun dirisik oleh P. Yuris semalam. Dan ini pun telah dikongsikan oleh ibu Niloufar sendiri melalui laman Instagram, dan kita doa yang terbaik untuk Niloufar dan P. Yuris. Semoga semuanya dipermudahkan dan berjalan dengan lancar untuk hari pernikahan ataupun menjelang hari pernikahan yang dijadual ataupun yang di-expect pada Mac 2021 tahun depan. Mungkin itu sebab Niloufar bernikah. Mungkin. Mungkin. Tapi apa-apa pun kita sentiasa mengharapkan agar semuanya dipermudahkan untuk Niloufar, dan apa yang paling penting sentiasa memberikan inspirasi kepada masyarakat Malaysia. Betul. Baik, apa yang kita nak tease mengenai topik kita pada hari ini, John? Okey, untuk topik kita pada pagi ini, seperti yang kita boleh lihat, Jazz menggunakan betul. songket yang cantik. selendang ni, Cantik tak? Lain selendang. macam kecantikan hari Jazz ini. pada hari ini. Hari ini Songket saja Sarawak. ke? Boleh tak? Hari-hari cantik. Hari-hari cantik. Ceritakan sikit apa yang pakai ni. Okey, ini saya gunakan songket daripada Sarawak sendiri. Nanti kita ada tetamu undangan di mana dia akan perkenalkan lagi songket. Ya, jadi kita akan mengupas lebih mengenai songket Sarawak, tapi sebelum itu kita ikuti saksikan dulu perkembangan ekonomi semasa hanya dalam segmen bisnes bersama Johadi Ibrahim. Silakan. Terima kasih Kuching. Assalamualaikum dan selamat pagi. Kita mulakan dengan berita penerbangan. Sebagaimana semua kita faham dan tahu bahawa industri penerbangan negara berdepan dengan masalah yang agak kronik. Ini adalah berikutan pandemik COVID-19 yang menyekat perjalanan kita sejak PKP dilaksanakan pada Mac lepas. Malaysia Airlines, AirAsia dan terkini Malindo A. Malindo A pada 30 Oktober lepas pada hari Jumaat telah melepaskan seramai 2,200 orang kaki tangannya, meninggalkan 1,000 orang sahaja untuk meneruskan operasi syarikat sementara menunggu pemulihan dalam industri tersebut. Sebenarnya masalah mereka sama juga seperti Malaysia Airlines dan Asia telah bermula sejak Mac lepas, di mana langkah-langkah syarikat telah dilaksanakan, iaitu memberikan cuti tanpa gaji selama 2 minggu dan juga pemotongan gaji sebanyak 50%. Namun, langkah tersebut tidak dapat mengawal operasi syarikat dan menyebabkan pengurusan terpaksa mengambil langkah untuk menamatkan perkhidmatan seramai 2,200 orang kaki tangannya Malindo A pada Jumaat lepas. Masalah yang dihadapi oleh syarikat penerbangan negara ini sebenarnya telah diunjurkan oleh Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa, iaitu IATA. Terdapat sebanyak 297 syarikat penerbangan yang menganggotai persatuan ini, termasuklah yang beroperasi di Malaysia. Jadi IATA ini telah membuat unjuran yang agak menakutkan sebenarnya bagi industri ini. Kalau kita boleh perhatikan angka-angkanya, IATA mengunjurkan dari segi perolehan, syarikat-syarikat penerbangan akan mencatatkan kemerosotan sebanyak 46% berbanding 838 bilion dolar Amerika yang dicatat diraih pada 2019. Selain daripada itu, trafik penumpang juga akan menyusut 66% berbanding tahun 2019. Mengenai trafik ni kita boleh tengok apa yang berlaku di lapangan terbang sekarang. Memang duka citanya adalah memang sunyi sepi lah. Satu, orang takut untuk bergerak. Nombor dua ialah memang masih ada sekatan tertentu untuk
memasuki kawasan-kawasan terutamanya red zone. Dan lagi masalahnya bila pergi juga dengan surat kuasa kena kuarantin 2 minggu. Itu antara faktor-faktor yang menyebabkan orang keberatan untuk menaiki pesawat sekarang ini. Jadi kita pun tidak berapa pasti apa yang akan berlaku dalam masa-masa mendatang. Hanya satu cara yang boleh diharapkan di pihak kerajaan ialah melihat satu jenis package bantuan kepada industri penerbangan Malaysia. Soalnya bukan industri penerbangan sahaja yang memerlukan bantuan. Banyak lagi industri juga. Baik, itu saja. Terima kasih. Baik, kembali lagi bersama kami di Sejahtera Asia dan nampak tak John dan Gas? Nampak tak seri saya hari ini? Gunakan songket daripada Sarawak tau. Songket Sarawak Betul. Dan memandangkan ni Jessica memakaikan songket Sarawak, saya nak bacakan pantun lah Okey, silakan. Naik perahu pergi seberang singgah sebentar ke pengkalan sapi. Sungguh indah bila dipandang. Jom sekali lah indah Songket dan keringkam dipakai rapi. Ya, gitu. Itulah antara topik yang kita nak bincangkan pada hari ini. Kerana songket dan keringkam ni merupakan produk warisan berprestij yang mempunyai nilai komersial yang tinggi bukan sahaja dalam negara tetapi juga di peringkat antarabangsa. Nak tanya, kalau Jess, bila selalunya Jess akan memilih untuk memakai keringkam ni? Kalau keringkam ni Jess akan pakai guna bila ada event besar-besar. Contohnya nak pergi wedding pun boleh guna. Tapi sebelum ni Jess ni penari kelab kebudayaan. Jadi memang pernah guna juga keringkam untuk selesa tak pakai keringkam semasa membuat tarian? Betul, selesa dan nampak anggun dan nampak itu sangat yang kita nak bincangkan pada hari ini. Ni John, kalau John pula dekat rumah ada apa-apa pakaian ataupun barangan yang dihasilkan daripada tenunan songket Sarawak? Ada. Seperti biasa saya setiap tahun akan menggunakan baju Melayu. Dan kalau kita sedia maklum, baju Melayu harus dipakai dengan sampin ataupun bahasa Sarawak kita panggil sabok. Jadi yes, saya memang ada songket dekat rumah ataupun yang digunakan untuk sampin. Jadi itulah antara aksesori fashion. Cantik sebenarnya kan. Kalau kita gayakan secara contemporary pun okey, tapi mungkin ramai yang tak tahu macam mana nak menggayakannya mengikut peredaran zaman semasa. Kita akan bersama dengan tetamu jemputan kita selepas ini. Tapi sebelum itu ada bingkisan video yang sebenarnya kami nak kongsikan kepada anda. Jadi jom kita saksikan dulu. Saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramtini Waiti binti Ramli. Saya pemilik kepada Seri Gedong Songket. Gedong Songket ditubuhkan pada tahun 2015 dan mula bertapak di Desa Girang Jaya, Kancung Baru Gedong, Simunjan, Sarawak pada 2017 dalam bulan 8. Saya mula berkecimpung dalam songket pada umur saya 20 tahun dan mula berminat semenjak saya belajar tentang songket. Alhamdulillah, sekarang ni marketing saya mula dikenali di seluruh Malaysia. Baik, itu adalah orang kata VT yang mungkin boleh menceritakan kita serba sedikit mengenai apakah itu songket. Dan kalau kita sebut songket, Jess dan John, yang terlintas di fikiran ramai orang, mungkin negeri Terengganu, Kelantan dan Pahang. Sarawak juga mempunyai songket dengan pesonanya yang tersendiri. Kalau nak tahu lebih lanjut, hari ini kita bersama dengan siapa, John? Kita akan bersama dengan Ramtini Waiti Ramli yang seperti dalam video tadi lah yang kita lihat. Jadi selamat datang Cik Tini. Selamat datang Cik Tini. Selamat pagi. Apa khabar? Baik, cantik orang. Comel je orangnya. Baik, tenunan songket Sarawak dikenali dengan keunikannya yang berbeza jika dibandingkan dengan songket-songket di negeri lain kerana antaranya mungkin cara pembahagian benang berlainan kerana songket Sarawak ni memiliki
sifir tersendiri dan sebagainya. Jadi apa lagi antara keunikan songket Sarawak yang boleh untuk Cik Tini ceritakan kepada penonton di luar sana yang membezakannya dengan songket-songket di negeri lain? Okey. Sebenarnya banyak keunikan yang ada pada songket Sarawak. Ianya mempunyai keunikan yang tersendiri. Pada amnya teknik sembunyi ataupun sembunyi benang ataupun teknik benang tapuk. Benang tapuk itu adalah salah satu keunikan. Dan selain itu keunikannya adalah kita memanggilnya sebagai kain. Di mana di Sarawak kita ada beberapa versi kain. Kita akan memanggilnya sebagai kain belata, kain penakan, kain berturus dan ada beberapa lagi. Kain bertabur kan? Tapi yalah kita kat Sarawak selalu panggil dia kain. Dan kita jarang menggunakan songket. Kita selalu panggil dia kain. Yang spesialnya bila kain belata dia akan keunikannya adalah dia dapat digunakan di dua belah bahagian. Itulah spesialnya ataupun dipanggil sebagai dua belah bahagian. Benang tapuk. Yes, kerana kewujudan benang tapuk tu. Mungkin boleh tunjukkan sedikit? Ini kita panggil kain belata. Okey. Di hadapan kain dan kain kita akan menimbulkan benang tapuk. Benang tapuk tu akan menjaga kekemasan di dalam kain. Patutlah kan. Sangat Kalau kemas, hari raya, Gas pakai ni sampin, so ada juga daripada songket Sarawak, duk confuse, keliru. Mak, mana satu nak pakai ni? Betul. Walhal dua-dua boleh je Dua-dua boleh je pakai. pakai. Oh, disebabkan oleh teknik benang tapuk. Yang dicipta oleh penenun tu. Oh, baik. Dan itulah antara keunikan dan yang macam ni mesti mahal kan? Mahal tak? Mahal. Boleh tahan. Okey, berapa harga yang yang kita sedang lihat ni? Yang ni harganya RM15,000. RM15,000 guys. RM15,000. Okey. Saya rasa sangat orang kata berbaloi dengan details dan orang kata ketelitian penenun tu kan cantik sangat. So agak-agak berapa lama tempoh masanya untuk siapkan? Yang ni saya buat hampir 5 bulan. 5 bulan untuk siapkan. Semua proses. Untuk satu sahaja. Untuk satu light. So itu sahaja memang 5 2.5 meter standard. Standard 2,5 meter dan 2,5 meter. lebarnya adalah 42 inci. Kalau Jess, saya rasa 2 tahun. Nak tahu tak kenapa? Nak main Instagram lagi, Facebook lagi. Tak siap-siap Tapi susah lagi nampak, bukan songket senang tu. nampak. Dia kena kerja yang sangat Betul, teliti. itu detail, sangat teliti. Betul. Mungkin kita nak tahu juga mengenai teknik 2 kali ketuk, 4 kali ketuk, 6 kali ketuk, apa tu sebenarnya? Itu di antara ciri khas kita untuk penenun songket. Ciri khasnya adalah kita mengira kiraan tenunan tu. Kita boleh mengikut besar motif atas kain tu. Jadi kita boleh 2 kali ketuk, 4 kali ketuk, 6 kali ketuk. Kemudian di antaranya adalah kita ciri khasnya adalah sifir Sarawak. Sifir Sarawak tu adalah pembahagian benang untuk menimbulkan motif. Kita akan mengira satu persatu benang dan kita akan mencipta motif atas kain tu. Wow, ada formula juga. Ada formula. Ada formula juga. Itulah. Jadi okey, benang-benang ni dia datang dari mana? Mana dapatnya benang-benang yang berwarna emas, keemasan macam tu? Kebanyakannya benang ni adalah benang import lah. Okey. Yang seperti dilihat sekarang ini adalah benang ulas keringkam. Jadi kain ni akan berat. Setiap kita selesai menyulam keringkam, ada bahagian ujung tu kita akan mengulas menggunakan benang ni. Tu cara aslinya songket Sarawak dahulu. Cuma sekarang kita menggunakan benang yang sedia ada. Jadi dia akan jadi lebih ringan, lebih murah dan lagi cepatlah untuk kita dapatkan stok-stok benang. Tapi ni kan, John, Gas kepakai samping yang berat lah. Tak tahu kenapa. Kan? Kalau samping berat dia terletak. Samping berat dia terletak. Sebab saya juga pernah pakai sampin yang mungkin kualiti dia kurang sikit. Jadi agak susah sebenarnya untuk kita sebab teknik untuk menggolongkan sampin tersebut. Jadi ada perbezaan. Memang ada beza apabila kita menggunakan sampin yang kemas, yang berat macam ni. So dia terletak. Musim COVID-19 ni ada tak kesukaran nak dapatkan benang tu? Sebab tadi kata dari benang import kan? Betul. Ya. Sebelum COVID ni, alhamdulillah saya dah ada stok yang banyak. So dalam masa COVID ni kami hanya menenun saja. Maksudnya dah beli secara borong. Ya. Jadi kalau kita beli secara itu akan terbuang lah. Jadi kita perlu beli cara banyak sekali untuk Jadi saya assume lah, masa yang paling laris adalah sebelum Aidilfitri. Betul?
macam lebih banyak tempahan lah yang akan dilakukan. Jadi kalau tempahan, adakah tempahan yang diterima hanya dalam Sarawak ataupun pernah ada di luar? Setakat ni alhamdulillah lah. Saya punya produk, saya punya tempahan bukan setakat saja di Kuching Sarawak, Okey. tapi sekarang ada di Malaysia, di Semenanjung Malaysia, Singapura dan Brunei. Maksudnya walaupun songket ini juga terkenal di Pahang, di Terengganu, mereka juga mahukan untuk membeli songket Sarawak ini. Nampak tak orang kata ketelitian yang dihasilkan oleh penenun ini menarik minat bukan sahaja dari dalam Sarawak tetapi daripada luar negeri Sarawak. Baik, Betul. selepas ini kita nak tanya kepada Cik Tini apa alternatif beliau untuk menjadikan songket Sarawak ini sebagai next fenomena dalam industri fashion. Ya, banyak lagi yang kita dah tahu sebenarnya mengenai songket, terutamanya songket Sarawak, sebab saya sebagai orang Sarawak sendiri pun kurang ilmu ataupun mengetahui lebih mengenai songket Sarawak ni. Nak tahu lebih Semuanya lanjut? selepas ini teruskan bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia. Selamat pagi, kembali lagi bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia, dan seperti yang kita boleh lihat apa yang digunakan oleh Jess pada pagi ini adalah songket Sarawak. Sangat sesuai dengan apa topik yang kita nak kongsikan pada pagi ini, dan masih lagi bersama dengan kita ialah Cik Tini yang boleh dikatakan expert lah dalam bidang songket Sarawak ni guys. Dan kita nak tanyalah Cik Tini, macam kita tahu dekat mana? Dekat Rajang dan Gedong adalah dua tempat yang berbeza. Dan adakah kalau dekat Sarawak ni kita banyak bahagian-bahagian, adakah coraknya berbeza juga mengikut bahagian? Okey. Sebenarnya songket Sarawak ni adalah untuk Sarawak. Ya. Tapi setiap tempat dia ada identiti dia. Di Gedong macam tempat saya, saya membuat setiap kain yang saya hasilkan ataupun saya desainkan, saya akan buat satu motif maskota dalam setiap kain. Jadi itu jadi macam trademark Ya, lah. trademark di dari Gedong, di Seri Gedong. Gedong. Jadi itu di antara identiti kami lah. Kalau tak silap di Rajang dipelopori oleh kaum Lanau. Dia Ya. punya pembuatan songket kan. Pastinya corak dan motifnya juga sedikit berbeza. Jadi ni sebagai pemilik pemilik Seri Gedong, adakah orang kata kerja-kerja penurunan ini hanya berfokus untuk komuniti Gedong sahaja ke macam mana? Kalau setakat ni, saya memang fokus untuk Gedong. Jadi, tapi pada masa yang sama, saya membantu pihak Kerajaan Negeri Sarawak untuk melahirkan banyak lagi penenun di luar. Itu di antara inisiatif yang kita cubalah untuk melahirkan banyak lagi penenun-penenun yang ada di Sarawak. Ada golongan lelaki yang berminat untuk jadi penenun juga ada? Setakat ni ada tapi tak banyak. Tapi sekarang ni saya adalah tenaga pengajar di penjara Puncak Borneo. Oh, okey. Wow. Jadi mengajar banduan dalam penjara. Kami saya ada 24 banduan lelaki yang diajar di penjara. Boleh kongsikan pengalaman bekerjasama dengan banduan-banduan di situ? Takut tak mula-mula masuk tu nak ajar Hari pertama. banduan? Ya, betul, hari pertama. Hari pertama tu memang semestinya kita ada sedikit gemetar. Risauan. Tapi saya rasa bertuah dan bersyukur bila dipilih oleh pihak Kerajaan Negeri Sarawak dan penjara Puncak Borneo untuk mengajar banduan di sana. Betul. Tapi mungkin boleh dijadikan satu pengalaman yang baru untuk saya sebab kita mengajar
kaum lelaki. Ya. Dan di sana saya pun banyak belajar dengan mereka. Kerana kita melihat ramainya penenun dan di situ kita boleh mengasah skill kita lagi untuk tenunan songket. Maksudnya yang pengajar pun belajar Ya. juga. Indahnya Itu ilmu, satu inisiatif yang bagus sebab bukan saja di Sarawak, dekat Pahang pun ada juga melibatkan banduan untuk membuat tenunan di Raja Pahang sebagai contoh. Dan adakah songket-songket yang dihasilkan oleh banduan tersebut dijual ataupun ni- untuk kegunaan pameran ke apa? Setakat ni mereka masih lagi mengasah skill dan okey. masih mengumpul helaian-helaian kain yang dihasilkan. Mungkin selepas ni mereka akan buat bila sudah banyak mungkin akan Ya. dijual lah. Boleh juga menjadi sumber pendapatan untuk Ya, mereka. Untuk mereka. Tapi dah berapa lama ya dah mengajar banduan tu? Saya dilantik penghujung tahun lepas. Hujung tahun lepas. Kalau dari segi menenun songket dah berapa lama dah? Semenjak umur berapa? Saya menenun songket dari umur 20 tahun lagi. 20 tahun. Daripada umur 20 tahun 20 lagi, tahun. guys. Dan saya belajar lah. Masa tu saya belajar di Pusat Kraftangan Sarawak. Okey, saya nak tanya, daripada 20 tahun yang lepas dengan hari ini, adakah cara menenun songket tu ada perbezaan tak dengan kemajuan teknologi sekarang? Ataupun adakah masih menggunakan cara tradisional? Saya masih mengekalkan tradisional dan manual teknik. Jadi saya tak ada mesin. Jadi saya lebih suka supaya banyak orang akan tahu tentang pembuatan macam mana orang dulu-dulu buat. Jadi cara yang dilakukan 20 tahun yang lepas dengan hari ini Sama. masih sama. Okay. Baik, antara produk utama yang dihasilkan daripada songket Sarawak ni kita ada sampin, selendang, tengkolok dan sebagainya. Ada tak antara produk hiliran lain yang dihasilkan? Mungkin seperti tas tangan ke, alas meja ke dan sebagainya? Bercakap mengenai produk hiliran, kalau diikutkan sebenarnya banyak yang telah kami hasilkan, tapi pengeluaran setiap kami buat terhad. Jadi kami ada buat alas meja, cushion, ada. Cuma sekarang ni pada musim COVID, kami menghasilkan extension mask. Dan di sini kami ada mask kota, kami punya brand. Dan sambutan semasa COVID ni adalah sangat memberangsangkan. Jadi kami sentiasa. Jadi sekarang ni kami telah menghasilkan extension mask hampir 1,000 Cantiknya. keping. Betul. Boleh ke dapat satu nanti? Ni buat apa pelitup muka sekali. Supaya saya dan John betul, boleh pakai. penutup muka. Jadi itulah antara inovatif yang dilakukan ataupun innovative and change. Sebab itulah Semasa kita ni. kena innovate sendiri dengan peredaran semasa. Jadi berapa agak-agak satu mask extension? Berapa agak-agaknya? Yang ni kalau di kampung Gedong, saya akan menjualnya RM20. Okey. Sekarang ni Pasangan berapa patutan? Ya, RM20. betul. Dah lah, sekarang ni cantik. saya ada Betul, kedai ada corak. di waterfront. Saya baru je start kedai. Kami akan menjual di sana RM25. Baik, Cik Tini, kita ada 1 minit lagi masa. Mungkin sebagai inspirasi penonton Sejahtera Asia, apa alternatif Cik Tini untuk menjadikan songket Sarawak ini sebagai orang kata next fenomena dalam industri fashion? Sebenarnya untuk songket Sarawak ni dia harus selalu diberi pendedahan. Jadi bukan untuk orang yang dah berusia, Betul. tapi sepatutnya harus didedahkan kepada orang-orang muda Betul. sekarang. Ya. Dan mungkin dengan dunia yang sekarang ni penuh dengan IoT, kita harus masukkan ataupun mencipta apps ke untuk supaya orang muda lebih kenal ataupun lebih dekat dengan pendedahan cara tersebut. Betul. Mungkin dari segi cara menggayakannya juga kan. betul. Kita buat sesuatu yang boleh digayakan untuk senang pergi ke kelas, senang pergi ke kerja. tempat kerja dan kami percaya satu hari nanti kita jangan heran semua orang pakai songket. Betul. Jadi kami Cantik ucapkan songket. maju jaya kepada apa sahaja yang dicuburi oleh Cik Tini pada masa ini, terutamanya dalam tenunan songket Sarawak. Selepas ini, topik kita. Ya, masih berkaitan tapi berlainan sikit. Jadi nak tahu apa? Jumpa selepas ini Hanya dalam Sejahtera Sejahtera Asia. Asia. Kami ucapkan selamat datang ke Pusat Tenunan Songket Kampung Reja.
Kembali lagi dalam Sejahtera Asia. Kalau kita lihat di set Sejahtera Asia pada hari ini, kemeriahan produk warisan kita. Kalau tadi songket Sarawak, Ya. kali ini kita akan berbicara mengenai keringkam pula. Dan saya tanpa melengahkan masa, kita perkenalkan tetamu jemputannya pada hari ini, iaitu Encik Denny. Selamat pagi, apa khabar? Ataupun lebih mesra dipanggil sebagai Cikgu Cikgu Denny. Denny. Kalau kita lihat di atas meja ni, ada berbagai warna keringkam dan warna merun ni bukan biasa-biasa tau. Sebenarnya pernah digayakan oleh penyanyi terkenal tanah air. Siapa tu? Pernah digayakan Daina Faizah untuk Hari Malaysia 2020 di Sibu. Oh, baru-baru je ni. lah. Baru-baru ni. Oh, ada tengok gambar cantik. Mungkin dia angkat sikit. Tunjuk kat kamera, penonton tengok. Saya rasa ada juga dia kongsikan dekat Instagram Di beliau. Instagram. Ya, dia ada post OOTD. OOTD. Jadi itulah keringkam yang digayakan oleh Dayang Nur Faizah. Sangat cantik dan kita dapat lihat kerja-kerja dia sangat teliti, sangat very kemas detail. dan banyak kerja lah yang dilakukan untuk menghasilkan sehelai keringkam ni. Kau boleh diceritakanlah sedikit mengenai sejarah keringkam di Sarawak. Okey, untuk sejarah, saya lebih suka bercakap untuk mengenai keringkam itu sendiri. Keringkam merujuk kepada benang. Benang logam, benang pepeh yang disaduk emas ataupun perak. Lepas tu digunakan untuk disulam di atas tudung tersebut atau kain. Jadi mengikut sejarah awalnya dibawa oleh pedagang-pedagang daripada Timur Tengah ke sini dan mula dicatatkan pada tahun 1840-an oleh pelayar-pelayar Eropah. Dan di situlah bermulanya keringkam di negeri kita, negeri Sarawak. Okey, kalau kita cakap pasal sejarah, dulu keringkam ni banyak dikaitkan dengan golongan bangsawan, golongan elit, orang atasan Melayu yang boleh menggunakan keringkam ni. Adakah sekarang masih macam keringkam ni kalau digunakan macam golongan Nampak bangsawan? mewah, betul. Mewah. Ya, memang betul. Sebab daripada sejarahnya mula-mula memang penggunanya terdiri untuk golongan bangsawan saja. Lepas tu dipopularkan di sekitar Astana Sarawak. Jadi penduduk-penduduk kampung mula menyulamnya. Dan pada zaman dahulu pula kalau setiap rumah setiap anak dara mesti ada penyulamnya juga. Itu menentukan kalau masa sekarang diukur melalui kalau anak dara orang nak kahwin merisik mesti ada master kata orang mesti ada degree. Dulu So inilah dulu macam diukur apa melalui kelahiran begini dan menyulam Seronok. dan juga menenun. Unik. Siapa tak pandai menenun Menenun, tak keringkam boleh masa kahwin. tu, reject. Setiap rumah di sekitar hampir di sekitar Kuching terutamanya menarik, di bahagian seberang Sungai Sarawak itulah. Nasib baik saya lahir tahun 1995. Oh, tak kahwin-kahwin. Dah tahu dah umur James berapa ni. Betul. Minat tu, dari mana sebenarnya datang minat untuk menenun keringkam ni? Tak semua orang minat cikgu buat benda ni. Saya minat ni, saya dibesarkan di sekitar kawasan perkampungan di Kuching, di kawasan perkampungan Melayu. Saya sudah dibesarkan, dididik dengan keringkam ini. Saya biasa melihat di mana-mana majlis, terutamanya majlis perkahwinan, digunakan di majlis perkahwinan. Malahan saya sendiri pernah melihat kegunaannya untuk kali terakhir, iaitu untuk diletakkan di atas keranda. Itulah penggunaan. Jadi di situlah saya jatuh cinta. Sebab dia digunakan untuk macam situasi yang sangat bermakna dalam hidup. Jadi itulah. Okey, kita nak tanya. Okey, benang-benang yang berwarna emas tu, adakah itu emas betul? Sebenarnya ianya disalut emas. Disalut emas. Ianya menggunakan logam yang pepeh, disalut emas. Yang kalau macam ni semua ni disalut 24 karat
Emas. gold. Wow, masih emas juga. Sebab tu harga dia begitu bernilai sekali. Kau boleh dikongsikan berapa harga tu? Yang kalau- warna biru tu. Yang digunakan oleh Dayang Faizah tu. Kalau yang Lain digunakan design, lain Dayang harga. Faizah So, ni, dia comel. Wah. sebab dia ikut corak dia dengan banyak benang. Oh, okey. Kalau yang macam ni 16,000. 16,000. 16,000. Wow. Yang ni kita panggil sebagai selendang ke Yang ni kita panggil selayar. selayar kan? Sebab dia Dia- kecil sikit. Kecil. So dia letak ke atas tudung. Macam tu dah. Boleh digayakan atas hijab. Wow. Cantiknya. Sangat Ada rasa nak pakai tak, Jess? Dia Mestilah dari tadi ada rasa. menelan je Elio tepi ni. Tapi yang saya berminat lebih lagi yang dia tengah pakai, yang dia tengah guna tu. Boleh ceritakan sedikit Boleh tak tak? ceritakan Okey, sikit yang warna hijau saya tu? tengah pakai ni, terutamanya sisi ni. Sisi ni kita panggil renda kerang ataupun renda jone. Sebenarnya ni adalah tinggalan daripada orang lama dan apa yang saya dapat tahu ini this is the last piece yang dapat dibuat tudung. Sebab tak ada lagi. Yang ni memang dah pupus betul-betul. Memang tak nak ada- jual ya? Memang tak nak jual. So ini Sangat turun dari istimewa lah. Sangat keturunan. The last piece. And then kalau boleh, kalau orang nak tengok pun ini untuk rujukan sajalah. Kalau teknik dekat apa tu keringkam tu, teknik pucuk rebung ke tali air ke? Yang ni pucuk rebung. Yang cantiknya pucuk rebung. Pucuk rebung. Betul, Ini cantik. memang trademark keringkam kita lah. Yang di bahu tu teknik Yang apa? di bahu ni dia macam sama macam teknik mengait. Tapi dia belitkan dengan benang emas lagi. Banyak sebenarnya cerita keringkam ni, banyak Dari sejarah, sejarah, banyak sejarah dia, motifnya. banyak cerita lah. I mean, saya rasa sehelai keringkam tu menceritakan banyak like 1001 cerita. Ya, Cik. betul. Banyak lagi yang kami nak kongsikan kepada anda mengenai keringkam lagi selepas ini, tapi sebelum itu ada bingkisan video yang kami nak kongsikan kepada anda untuk tontonan semua. Jadi jom kita saksikan dulu. Saksikan. Pemuda-pemudi kalau berkain songket, alangkah indah berseri bertambah cantik. Alangkah indah berseri bertambah cantik. Kainlah songket tenun Melayu, mula asalnya dari oh abang yang manis, oh nona yang lawa. Kami Puan Norinda, di samping bekerja, saya juga membuat perusahaan sulaman keringkam. Okey, banyak perbezaannya. Antaranya selain daripada kainnya berbeza dengan dolok dengan keringkamnya pun untuk dipanggil keringkam juga berbeza dengan harga dengan motifnya pun agak berbeza. Keringkam tu dah berusia lebih 60 tahun. Itu dibolah oleh mak kami semasanya nak kahwin. Keringkam tu disadu dengan emas. Jadi naik nilai emas, naik juga lah nilai keringkam. Hidayakan setiaplah hari jikalau berjalan. Keringkam Sarawak ini bukan sahaja dalam bentuk tradisi ya, memang kita nak seboleh mungkin memengtabatkan tradisi songket keringkam Sarawak ini ya, sama ada untuk majlis, untuk dipakai semasa perkahwinan, majlis-majlis perkahwinan ataupun menjadi raja sehari dan sebagainya ya. Memang anggun ya. Today you are able to witness how it's in original form and how is it going to be blended with contemporary punya designers and ideas and suit ya. That will definitely catch the eyes of the young people like you guys. Pemuda-pemudi kalau berkain songket, alangkah indah berseri bertambah cantik. Alangkah indah berseri bertambah cantik. Orang dah kenal keringkam melalui produk-produk inovasi macam clutch, macam kasut. Macam ni mula yang blendkan kain keringkam tadi diubah, diletak di atas kasut.
Kembali lagi bersama kami di Sejahtera Asia dan John dan Gas. Nampak tak apa yang saya gunakan ni? Ni yang Dino Faizah guna tau. Untunglah. Cantik tau. Nampak tak keayuan lagi? Cantik kan? Ada aura lain macam tak pakai? Of course, lain macam aura. Nampak ayu lagi. Menggunakan songket, lepas tu gunakan Betul. keringkam lagi. Betul. Macam orang kata pemilik dia katakan, kalau betul. keringkam ni ianya bukan sekadar penutup kepala, bersulamkan emas, tetapi curahan kasih sayang yang diterjemahkan di atas kain. Betul. Dari pantun sekarang ni bercair. Betul. Jadi tahu tak Cik Denny ni seorang cikgu. Dah lah seorang cikgu. Mengajar di pedalaman bahagian mukahnya lagi. Betul. Macam mana ni Cik Denny? Orang kata Macam mana untuk bagi menambung legasi tradisional masyarakat kita sanggup ulang-alik. Bukan dekat mukah. Betul. Okey, itu memang kita bagi tugas dan juga tugas hakiki dan juga minat terhadap keringkam ni. Jadi saya gunakan masa pada hujung minggu disebabkan tinggal di pedalaman, tak ada kerja apa-apa. Daripada kerja tak ada apa-apa, lebih baik kita gunakan masa untuk menyulam. Berapa lama tempoh masa nak habiskan buat keringkam ni dekat satu kain ni? Okey, kalau macam terdapat di kepala ni, untuk tu diambil masa dalam 3 ke 4 bulan. 3 ke 4 bulan. Lama tu. Disebabkan kita perlu mengira urat benang yang terdapat di dalam tu satu-satu supaya ianya rata dan kelihatan cantik lah. Itulah dia sangat teliti dan Cakap kemas. pasal benang ni kalau tak silap dia ada grade kan? Ya, betul. Kalau ada grade A, B dan C, jadi pemilihan benang tu penting tak? Sebab kita nak takut dia cepat pudar kan? Okey, memang penting. Selalunya kalau orang menempah, mereka memang memilih grade yang pertama lah, grade A lah, disebabkan keringkam ni akan diperturunkan dari anak kepada cucu, macam tu. Sebab tu orang selalu pilih yang grade A, yang grade pertama. So dia mesti lagi mahal lah kan. Okey, dan bercerita dekat Kuching ada satu galeri, itu Songket dan betul. Keringkam Galeri di Kuching. Jadi difahamkan bahawa galeri tersebut diwujudkan untuk mempamerkan dan juga untuk menjual. Dan adakah, bagi pandangan Cikgu Denny lah, adakah dengan wujudnya galeri tersebut, ia macam menambahkan lagi ataupun mengembalikan lagi populariti keringkam untuk golongan anak muda sekarang? Memang betul. Saya mengucapkan terima kasih lah, terutamanya kepada Kerajaan Negeri Sarawak ni, terutamanya yang terlibat, terutamanya macam pihak OKC, yang Unima, Sentex, yang telah membuka galeri tersebut. Di samping galeri, tempat untuk mempamer dan menjual, kami penyulam, terutamanya penyulam-penyulam muda lah, menggunakan teknologi terkini iaitu media sosial kami, iaitu Facebook dan juga Instagram. Disebabkan Instagram dengan Facebook itulah yang dapat membantu kami mempopularkan keringkam ini. Sebab inilah saya rasa warisi yang sangat cantik yang perlu diteruskan sampai bila-bila. Tak boleh biar dia pupus. Ni Cikgu Denny, ada tak tempahan yang dibuat mengikut cita rasa pelanggan? Sebab yalah mungkin ada yang nak tabur kerang ke, tabur bunga tanjung ke, ada tak? Memang selalunya tempahan mengikut cita rasa pelanggan. Kita kadang-kadang kita suggest, kita cadangkan yang mana sesuai, tapi pelanggan nak yang macam ni, okey, let's say yang ni, saya nak macam yang Dayang Nur Faizah guna. Kita buatlah. Kita buat. Memang kita ikut kehendak pelanggan lah. Kalau nak bezakan keringkam ni lah, macam kita nak bezakan, yang ini harga dia mungkin sedikit rendah, yang ini mungkin harga dia sedikit tinggi. Macam mana kita nak bezakan? Okey, bergantung kepada motif, corak dan penggunaan benang di atas yang telah yang telah disulam lah. Kalau contohnya macam ni, mungkin ada kurang sedikit lah sebab kurang penggunaan benangnya dan juga masa. Jadi dia bergantung kepada motif dan semakin banyak benang mungkin semakin tinggilah harganya. Banyaklah dia punya bahan-bahan, dia punya benang, grade, jenis kain, perancangan lah. Kita nak tahu juga perancangan Cikgu Denny. Sebab dia ni seorang cikgu, sibuk. Untuk masa-masa akan datang, apa perancangan untuk di keringkam ni?
Okey, perancangan untuk masa hadapan lah. Saya memang banyak perancangan ni. Sebab yang pertama sekali saya nak merakyatkan penggunaan keringkam ni. Supaya orang boleh menggunakannya bukan saja di majlis rasmi, boleh digunakan hari-hari. Kita contohnya cikgu-cikgu turun mengajar pun boleh menggunakan keringkam tersebut. Jadi kalau macam orang nak beli, nak tempah, boleh cari Cikgu Denny di Keringkam. Di Keringkam. Di Facebook, Facebook dan juga Instagram. Kita ada dalam 1 minit saja lagi. Mungkin kalau diberi peluang Cikgu Denny, apa inovasi yang nak dibuat Cikgu Denny terhadap keringkam ni supaya keringkam ni menjadi sesuatu yang praktikal tetapi masih eksklusif? 30 saat. Ya, 30 saat. Kalau inovasi tu memang saya bercita-cita nak membuat cepat pula keringkam ni menjadi satu yang wearable. Yang boleh digunakan. Betul. Setiap Tapi hari, ini everyday. dalam perancangan, mungkin next episode boleh. kita review. Okay. Jadi memang dalam perancangan saya lah. Memang is wearable untuk kegunaan hari-hari. Ya, kalau itulah. nak tahu macam mana nak menggayakannya seperti wearable kata Cikgu Denny tadi, kena ikutilah perkembangan semasa beliau di media sosial beliau. Baik, minggu hari ini sangat menarik sekali episod kita berbicara mengenai produk warisan masyarakat di Sarawak, dan esok topik kita John? Esok kita akan bersama dengan seorang penyanyi dan seorang jurusolek profesional. Jadi baiklah, itu saja tanggapan ataupun siaran Sejahtera Asia untuk hari ini. Kita jumpa lagi esok hari. Saya Ghazali Zawawi. Dan saya Jessica John. Saya Jonathan Ding. Kita jumpa lagi esok dalam Sejahtera Asia. Daripada inspirasi, kami cetuskan inovasi.